Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 20 November 2002, pihak berkuasa telah menerima panggilan kecemasan dari orang awam tentang berlakunya tanah runtuh dan terdapat rumah di bawah runtuhan. Sepasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Ampang yang pertama dikejarkan ke tempat kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan jam 4.44 pagi. Operasi itu disertai kira-kira 674 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor dan Kuala Lumpur, Polis, Jabatan Pertahanan Awam 3, Angkatan Tentera Malaysia, Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia, SMART, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia serta St. John. Di tempat kejadian, pihak penyelamat mendapati rumah banglo telah ranap selepas dirempuh runtuhan tanah dari arah tepi kediaman itu. Kediaman itu terletak kira-kira 250 meter daripada Pangsapuri Highland Towers. Malah dua lagi bangunan Highland Towers yang dikosongkan selepas tragedi pada Disember 1993 boleh dilihat dari tempat kejadian. Tanah runtuh Taman Hillview 2002 berlaku pada 20 November 2002 di Taman Hillview, Ulu Kelang, Selangor, memusnahkan banglo milik Ketua Pengerusi Affin Bank Tan Sri Ismail Omar dan membunuh 8 orang. Ismail 61 tahun ketika kejadian dan seorang anak serta 3 cucunya terselamat, tetapi isterinya Puan Sri Azizah Abdul Aziz berusia 56 tahun dan anak sulungnya serta 2 menantu dan 2 cucu terkorban dalam kejadian ini. 2 pembantu keluarga Ismail turut terbunuh selepas lereng bukit setinggi 100 meter di belakang rumah berkenaan runtuh hingga meranapkan banglo itu. Dipercayai berlaku hujan lebat malam sebelum kejadian. Kejadian berlaku jam 4.30 pagi ketika Ismail bersama beberapa ahli keluarganya dan 2 pembantu rumah dikatakan sedang bersiap untuk bersahur manakala cucunya sedang tidur dalam beberapa bilik di tingkat atas. Tragedi itu berlaku kira-kira 9 tahun selepas kejadian runtuhan Pangsapuri Highland Towers yang mengorbankan 48 nyawa. Azizah adalah mangsa terakhir ditemui kira-kira jam 10.35 malam, iaitu lebih 12 jam selepas suaminya berjaya diselamatkan. Mayatnya ditemui masih bertelekung. Mangsa pertama yang ditemui kira-kira jam 6.40 pagi ialah menantu Ismail, Syamsul Azhar Syafi'i, berusia 36 tahun, seorang arkitek yang juga suami kepada Intan Jasmine berusia 34 tahun, anak ketiga Ismail. Anak sulung Ismail, Ahmad Hijaz, berusia 38 tahun dan isterinya Zaradina Zaini berusia 29 tahun serta anak pasangan itu Johan Alif 18 bulan dan Zurin Aisyah berusia 5 tahun turut terkorban. Mayat Zaradina dan 2 anaknya ditemui berpelukan kira-kira jam 7.50 malam. Ahmad Hijaz pula ditemui setengah jam sebelum itu kira-kira jam 7.20 malam. Separuh anggota badan juga ditemui pada jam 4.30 petang. Dipercayai mayat Sutina, pembantu rumah keluarga Ismail. Seorang lagi pembantu rumah yang dikenali sebagai Dini ditemui pada jam 4.45 petang. Sutina dan Dini adalah warga Indonesia. Semua mayat dihantar ke Hospital Kuala Lumpur HKL untuk bedah siasat. Ismail pula dimasukkan ke wad kenamaan HKL manakala Intan Jasmine juga seorang arkitek serta 3 anaknya Ilya Syamira berusia 8 tahun, Syamir Izzat berusia 7 tahun dan Muhammad Syazwan yang terselamat dalam tragedi itu dihantar ke Hospital Ampang Puteri. Hujan renyai selama setengah jam sejak kira-kira jam 6.30 petang tidak menghalang pasukan penyelamat menjalankan operasi yang hanya dihentikan seketika untuk berbuka puasa. 6 kereta milik keluarga Ismail termasuk Mercedes dan Volvo juga musnah. Berikutan kejadian itu, penghuni di 7 banglo berhampiran turut diarah berpindah serta merta. Beberapa jurutera Majlis Perbandaran Ampang Jaya dan Institut Kerja Raya Malaysia IKRAM melakukan kajian di sekitar kawasan tragedi. Siasatan menunjukkan tanah runtuh berlaku di tanah longsor lama. Menceritakan pengalamannya, bekas Panglima Angkatan Tentera Bersara Tan Sri Ismail Omar yang terperangkap dalam runtuhan tanah yang meranapkan banglonya menyifatkannya sebagai pengalaman paling memalukan tetapi menginsafkan. Pengerusi Affin Bank ketika itu terperangkap dalam runtuhan banglonya di Taman Hillview, Ampang selama 5 jam sebelum berjaya diselamatkan. Mengenang kembali peristiwa itu, Ismail memberitahu sepanjang tempoh terperangkap dalam runtuhan itu, beliau
beliau berdoa dan berharap ahli keluarganya yang lain terselamat. Ismail berkata pada hari malam itu beliau dikejutkan oleh isterinya Azizah pada kira-kira jam 4.30 pagi untuk bersembahyang dan bersahur. Katanya sewaktu berada di dapur, pembantu rumahnya tiba-tiba menjerit sambil berlari meminta beliau supaya menyelamatkan diri dan diikuti dengan bunyi seperti taufan. Kemudian beliau melihat barang berterbangan, tingkap dapur pecah dan percikan elektrik. Disangkakan benteng rumah jirannya runtuh dan dalam masa 5 saat segala-galanya berakhir. Menurutnya, beliau terperangkap dalam runtuhan dalam keadaan duduk dan tidak dapat merasa apa-apa di bahagian kakinya. Ketika terperangkap, beliau hanya berdoa. Beliau tidak pingsan tetapi rasa begitu lemah. Selama kira-kira 10 minit, segala-galanya gelap gelita. Ketika itu katanya, kemahiran sebagai anggota tentera banyak membantunya ketika itu. Memandangkan beliau dilatih untuk kelangsungan hidup dan perkara pertama yang difikirkannya ialah mencari tapak yang kukuh untuk duduk sebelum diselamatkan. Beliau mengawal pernafasannya dan hanya berharap menjerit dan mengetuk beberapa batu untuk menarik perhatian, dan selepas 3 kali menjerit, ia mendapat balasan. Ia merupakan salah seorang pengawal keselamatan yang digaji daripada kawalan Prima. Pengawal itu memberitahu beliau supaya bertenang dan memberi jaminan bahawa akan diselamatkan tidak lama lagi. Sepanjang tempoh itu, beliau bagaimanapun tidak mahu mengetahui nasib orang yang dicintai selain tidak mahu mereka yang terbabit dalam operasi itu memberitahu keadaan mereka. Semasa menariknya keluar, beliau bertanyakan pasukan penyelamat sudah pukul berapa dan diberitahu bahawa ia sudah pukul 9.30 pagi, tetapi beliau tidak merasakan berada di bawah runtuhan selama 5 jam. Beliau hanya ingat ia tidak lebih daripada 40 minit. Ismail kemudiannya dibawa oleh ambulans ke Hospital Kuala Lumpur. Ketika itu beliau tidak dimaklumkan mengenai nasib ahli keluarganya. Beliau juga tidak bertanyakan tentang mereka. Pada kira-kira jam 8 malam, barulah Ismail memberanikan diri untuk bertanya kawan rapat mengenai keluarganya dan diberitahu berita tentang kematian ahli keluarganya itu. Ketika itu, beliau resah dan sedih tetapi sempat menghadiri majlis pengebumian mereka. Bagaimanapun, katanya beliau bersyukur kerana masih hidup. Apabila keluar dari rumah itu, beliau menyadari betapa bahaya dan sukar dipercayai bagaimana rumah itu boleh runtuh. Ditanya sama ada banglonya telah memperolehi sijil layak menduduki CF, Ismail mengakui beliau belum memperolehi CF untuk rumahnya. Beliau tidak mahu membincangkan perkara itu, tetapi pelan bangunan rumah tersebut telah diluluskan. Andai beliau mendapat tanda-tanda bahawa tempat itu tidak selamat, beliau tidak akan duduk di sana, katanya. Ismail dan keluarganya menetap di banglo itu sejak 1998. Menurut Ismail, beliau memutuskan untuk berpindah ke situ selepas bersara kerana lokasinya baik untuk didiami. Tidak lama selepas itu, Menteri Besar Selangor ketika itu, Datuk Seri Dr. Muhammad Khair Toyo, mendedahkan bahawa 30% banglo di Taman Hillview tidak mempunyai CF. Amat berbahaya jika rumah yang dibina berhampiran bukit seperti ini tidak mendapat kelulusan dari pihak berwajib. Akhirnya, kejadian yang tidak dijangka seperti ini sepatutnya sudah dijangka pada awalnya. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mangsa yang terlibat dalam kejadian ini. Sekian.